Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Muqarrabin Bohong Empiang, Kangga Perlis, tuan-tuan pemerhati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Mai 2-3 menjak ni tuan, mai lah ni musim hujan, nak mandi pagi pun pikak 2 kali. Kalau yang kolah pakai kolah tu sejuk sikit lah. Yang rumah ada yang panas tu tak ada masalah. Okay, pada hari ni kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab fit solat. Apa cerita tentang solat ni? Itu ada satu tajuk tuan, bab kita larangan keras menunda solat asar. Cerita dia tak boleh kita tunda solat asar ni. Macam mana? Dengan sengaja. Duduk tak ada apa pun, memang perangai dia hujung-hujung asar pun nak semayang. Orang lagu ni, apa Nabi larang? Apa akibat dia? Apa natijah dia? Apakah dia punya tegahan dan sebagainya? Kita tengok balik apa cerita dia. Cerita dia semua solat tak boleh tunda, kena solat on time. Tapi solat asar ni kalau tuan tunda, satu, dia ada apa dia punya mudarat dia, apa benda yang kita kena cegah. Sebab apa? Dia lebih teruk lagi daripada kita tunda solat-solat lain. Nampak tu dia punya tajuk kita hari ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tentang 7 amalan ringan tapi pahala besar. Ni saya nak ulang kaji balik lah. Tuan-tuan pun tahu dah, dengar dah, cuma nak ulang kaji balik. Apa amalan mudah penyebab kita ni banyak pahala. Benda simple tapi pahala tu berlipat-lipat kali ganda, bahkan mudah tuan. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Sebab apa Allah bagi kita ni umat Nabi Muhammad ni buat biasa tapi pahala luar biasa. Sebab apa? Pertama poin dia, umat sebelum kita ni, umat Nabi Nuh, umat Nabi sebagainya, umur dia berpanjang tuan. Bahkan ratusan tahun, 900 lebih tahun umur tuan. Kita ni umur kita apa? Nabi Habab, umur umatku antara 60-70. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi majoriti dia 60-70. Kita gunalah sepenuhnya peluang yang ada ni. Bila kita buat tuan-tuan, Allah lipat gandakan tuan-tuan. Contohnya, yang pertama, mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Macam hari ni tuan-tuan mai ni, satu sembahyang berjemaah dituntut dah. Kedua pula mai apa? Tunggu saat, sebab apa? Nak belajar ilmu ataupun nak mengajar. Tok guru pun dia, anak murid pun dia. Benda ini penyebab tuan kita pahala berlipat ganda. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Nampak tuan, hadis Tabrani, kita main masjid ni tak ada tujuan lain. Nak sembahyang berjemaah, nak upgrade ilmu, nak tambah ilmu, nak bagi ilmu contohnya dan sebagainya. Tak ada benda lain kecuali dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna tuan. Nampak tuan-tuan, kalau sekadar nak pahala haji tuan, kita boleh dapat hari-hari pun boleh tuan. Main mengaji pun boleh dah tuan. Tapi kalau kita tuntutan dia semua hidup tu minimumnya sekali kalau mampu. Kalau tak mampu, kita usaha simpan duit untuk kita pergi haji. Tapi kalau kita nak pahala tuan-tuan, kita main mengaji tuan, tak mana-mana belajar ilmu, kita main tuan, itu pun sama dah, pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Nampak hadis Tabrani. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Okey, yang kedua pula mudah pakai tuan ni, bawa Al-Quran ni. Pergi tak mana-mana pun tuan, kita baca Al-Quran. Paling mudah lagi bawa handset.
Ada tuan, download je apps ke apa, Apple Store ke apa, Google Store ke, Play Store ke, semua ada tuan. Kan? Ada yang kena bayar, ada yang free. Mudah sajalah ni. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis Tirmizi, kita baca Quran, satu huruf satu kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, pendek je, dikira satu tu asin, satu alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ada 3 kebaikan, 30 pahala. Bayangkan tak baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, dah 190 pahala dah. Alhamdulillahirrabbilalamin, berapa tuan? Kalau kita nak kira pahala tuan, tak terkira kita. Tapi kita tak buat tuan. Sebab apa? Tak apalah, nantilah, tunggu sat. Itu yang kita, apa tu, musuh kita, diri kita, bukan orang lain. Orang lain tak hasut pun, pergi mana ke apa ke. Kita ni nak baca, tak baca, nak lawan diri tuan. Itu kita, kalau kita berjaya tuan, itu yang sebaik-baiknya kejayaan. Yang ketiga adalah senyum. Yang ketiga lagi mudah, kenyeh tuan, senyum. Duduk tak duduk senyum ke orang. Orang tengok muka kita berseronok. Masalah macam-macam ni. Tengok muka Pak Loh ni, seronok kita. Kan apa pun, kenyeh je. Jumpa senyum. Jumpa orang ni jegir. Awak jegir kat aku pula. Kita punya sedih pula pasal apa ni, tak buat salah apa pun. Nampak? Dengan senyum tuan, kita menggembirakan orang. Itu pun pahala tuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Nampak? Senyum kita kat kawan kita, sedekah. Alah, duduk elok ni kenyeh, tarik urat sikit je bagi dapat senyum. Hati kita pun, aku pun masalah banyak juga, tapi aku kenyeh orang. Kan? Kita mengembirakan orang pun tumpang dapat pahala tuan. Memang masing-masing, semua manusia ni semua ada masalah masing-masing. Sebab kita dilahirkan dunia ni untuk masalah, tempuh, selesai. Tak boleh kita lari pada masalah. Semua masalah tuan sebenarnya. Kan? Semua tu hal-hal yang patut kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Guna pendekatan kita masing-masing, guna masing-masing. Hujan, masalah ni. Pakai payung, naik kereta, naik kenderaan sebagainya. Jadi semua tu kita selesaikan. Jadi lagu ni plan B, plan A, plan C, semua ada tuan. Jadi itu kita kena ada tuan. Yang selanjutnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nak pahala lagi tuan, singkir benda atas jalan pun pahala juga. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini. Ada laki-laki, dia jumpa ranting, jumpa benda yang menghalang jalan. Dia kata, demi Allah, aku nak buang benda ni, nak bagi clear jalan ni. Apa dia balasan dia? Sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam. Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Hadis Muslim, mudah tuan. Putar balik sekali lagi, jumpa pelepah nyok, buah nyok ke apa ke, jatuh tengah jalan. Walau musim hujan lah ni, angin kuat sebagainya. Dan kita alih benda tu. Sebab apa? Satu taman nak lalu lagi boleh. Dia pun nak kerja sekali lagi, tak boleh nak berhenti kereta dah, motor sebagainya. Mudah ke orang tuan? Dia dimasukkan ke syurga. Nampak tuan? Deliling sebut lagi, aku lihat laki ni muna mandir dalam syurga, duk menilau dalam syurga. Sebab apa? Rupanya dia ni kalau ada benda besar pun, dia buang benda atas jalan tadi, menyikirkan benda laluan. Jadi cerita apa benda kebaikan tu tuan, dikira tuan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun dikira baik, seburuk sebesar zarah pun dikira tuan. Jadi kita kena tengok balik. Yang selanjutnya adalah salawat kepada Nabi SAW. Yang kelima lagi mudah, salawat je. Tak payah model apa pun. Tak keluar bunyi kuat pun dalam hati. Lidah kita ni, mulut dia berkumat kami, hati ni duduk salawat tuan, pun dapat pahala tuan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Dia nampak, kita salawat pada Nabi sekali, Allah balas balik pada kita ni 10 kali lipat. Bagi RM1, orang bagi RM10 balik. Siapa tak mahu tuan? Keluar modal 100 dapat 1000. Tu duit hilang, habis. Tapi tuan, salawat apa saja? Keberkahan, kebaikan dan sebagainya, kerahmatan, itu yang kita nak tuan. Hadis Muslim sahih. Yang selanjutnya adalah
menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Hak kita manusia, kawan kita meninggal, jiran ke adik-beradik ke, apa dia? Kita ziarah dia, kemudian kita solat dia, kita hantar dia ke liang lahat dan kita simpan dia sampai selesai ke bumi, tuan. Itu tuntutan kita. Apa jadi, tuan? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ikut sholat jenazah maka dia akan mendapatkan 1 qiraat. Siapa yang sembahyang diikut solat jenazah dapat 1 qiraat, tuan. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan maka dia mendapatkan 2 qiraat. Orang kedua pula, dia sembahyang 1, dia tunggu pula, dia hantar pergi ke kubur sampai selesai ke bumi, dapat 2 qiraat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa 2 qiraat itu? Maka Nabi mengatakan, semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar, hadis Bukhari. Dalam dalil ini tak sebut besar mana gunung tu. Dalil yang sebut sekecil-kecil gunung itu sebesar gunung Uhud. Uhud, tuan. Kalau bukit apa tu, kita punya bukit Kayang kita ni, bukit Besi Hangit ni besar lah juga ni. Dak besar lagi, tuan. Tu Banjar Nakawan tu, lebih kurang lagu tu, tuan. Sepanjang, tuan, kalau tuan pergi buat umrah, tuan, itu besarnya bukit Uhud. Sembahyang jenazah, pergi ziarah, dapat 1 qiraat. Kita tunggu lagi sampai selesai, hantar pergi ke kubur, apa tu, simpan semua selesai, kan, dapat 2 qiraat. Sekecil-kecil qiraat itu sebesar gunung Uhud, tuan. Ni pahala tentang qiraat. Kita belajar dari itu ni, siapa yang belah anjing pula dengan sengaja, syok-syok hobi, 1 hari makan 1 qiraat, 2 hari 2 qiraat, tu dia, tuan. Dapat pahala qiraat pun payah, tuan. Kita pun tak tahu semayang kita tadi, puasa zakat haji ni nak jadi bukit itu besar mana, kita pun tak tahu, tuan. Rugi, tuan. Jadi kena berhati-hati. Anjing ni jangan kita duk main pakai-pakai belah, tuan. Dia boleh belah ada sebab. Jaga kebun, harum manis apa, 5 kalung, boleh kita belah anjing. Apa lagi, memburu, ya boleh, kan. Apa lagi, apa tu, kebun, belah ni untuk tanaman ataupun untuk belah ternakan, ada belah kambing 100 ekor 200 ekor, boleh guna. Apa tu, anjing ni untuk kita guna untuk perkhidmatan dia. Kalau saya saja cucu suka ni anjing ni, jangan belah, tuan. Boleh belah, tuan, tak dosa, tapi dia makan pahala. Macam dosa jugalah, tuan. Duk simpan-simpan duit kat bank sehari 100 cukup bulan tengok habis, hilang. Rupanya kita yang dicuri kat belakang. Bukan kata ni, kita yang duk menghilangkan duit tu. Bukan orang curi pun, dia makan pahala kita, tuan. Jadi belah anjing tak dosa, tapi dia makan pahala. Lebih teruk lagi lah pada dosa sebenarnya, tuan. Yang terakhir adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Nampak, tuan, ni lagi besar. Siapa tolong kawan dia, mempermudahkan urusan, bantu kawan dia, macam-macam lah. Buat kenduri ke, cari kemah ke, cari barang ke apa ke, buat rumah ke apa ke, selesai urusan dia. Apa jadi? Lebih baik saya daripada iktikaf di masjid Nabi ni sebulan penuh. Kita belajar itu ni, 1 solat di masjid Nabi, 1000 solat di masjid kita. Subuh tadi ni kita buat sekali ni di masjid Nabi, buat sekali subuh, kita kena buat 1000 kali subuh, baru sama pahala subuh kat sana. Zuhur sekali lagi, kita kena buat 1000 kali zuhur kat masjid Bawang Empiang, baru sama sekali zuhur di masjid Nabi. Ni bayangkan iktikaf, kan, 5 waktu sehari dah, sebulan penuh ni, 5 kali 30 hari, berapa dah, tuan? Tu tak kira solat sunat, qabliyah, ba'diyah lagi, solat duha lagi, dalam tu solat tahajud lagi. Pahala banyak, tuan, iktikaf ni. Tapi dak, kalau tolong kawan, tolong apa tu, kawan kita seagama, apa tu, sejiran, setangga ke sebagainya, pemudahkan urusan orang ni, lebih suka lagi. Semayang tadi, diri dia dapat, puluh seorang dia. Masyarakat tak selesai. Nampak? Hidup masyarakat ni penting, tuan. Jadi tak boleh dah pula duk tolong orang idak, tolong, mayang berjemaah pun dak, tuan. Puasa pun dak. Itu jenis tolong saja. Diri dia tak mau tolong, terbalik pula. Dia kena seimbang, diri kita pun tolong diri kita dan tolong masyarakat dan sebagainya. Jadi Islam ni agama 360 darjah, bukan seorang-seorang kita. Ini tentang 7 amalan, kita buat benda ni dapat pahala, pemudah, dilipat-lipat kali ganda. Okey, ini tajuk minggu lepas, tuan. Berkaitan dengan tajuk minggu lepas, larangan mengulangi solat fardu 2 kali dalam sehari. Cerita dia ini ni, minggu lepas saya ulang kaji sikit.
Tak boleh kita semayang yang sama fardu tu 2 kali. Contoh subuh tadi, tak puas tadi subuh, nak kena ulang kot sekali lagi pula. Tak boleh kan. Dia kena buat sekali saja subuh, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Setiap hari tu 5 waktu 5 kali saja. Tak ada buat 10 kali solat yang sama, 60 kali ke. Dia kena sekali saja solat yang sama. Cuma apa jadi tuan, ni dalil dia. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, Maulana Maimunah, ia berkata, aku menemui Ibnu Umar di Bilad. Satu tempat di Bilad ni, Ibnu Umar, ketika itu mereka sedang mengerjakan solat. Orang lain dia buat solat. Aku berkata kepadanya, tidakkah engkau solat bersama mereka? Wahai Ibnu Umar, anak dia Ibnu Abdullah bin Umar ni, awak hantar semayang dengan mereka ni. Ibnu Umar pun menjawab, aku sudah mengerjakannya solat. Aku dah solat tadi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah solat kalian mengerjakan solat fardu 2 kali dalam sehari. Solat tadi tak boleh ulang 2 kali dalam sehari. Kalau subuh sekali tadi dah buat, pakai aci, pakai jadilah. Zuhur dah buat dah tadi, pakai jadilah zuhur tu. Cuma melainkan tadi ni rasa tergentuk ni, batal tak batal ke apa. Wawah lagu tu tuan-tuan. Tapi kalau wawah lagu tu pun tak jadi. Selagi tak rasa angin keluar, tak bau busuk, pakai jadi yang tadi. Tadi tak bagi salam ke apa, dia tanya benda yang lain ke yang memang memudaratkan, itu cerita lain. Ni saja-saja nak mayang kali kedua kot subuh, tak boleh ulang solat yang sama 2 kali. Ni yang pertama, dalil yang pertama. Dan dalil yang kedua pula dia perjelaskan lagi dari Bush ataupun Bushrun bin Mihjan. Setelah itu ia mengatakan, dari ayahku Mihjan al-Dili, dari bapaknya ia berkata, saya mendatangi Nabi SAW yang saat itu beliau berada di masjid. Dia tentu jumpa Nabi Nabi dalam masjid. Kemudian masuklah waktu solat. Kemudian beliau pun solat dan bertanya kepadaku, tidakkah kamu solat? Ni tak semayang sekali ke? Saya menjawab, wahai Rasulullah, saya telah menunaikan solat di perjalanan. Tadi ni nak mai tadi dah solat dah. Baru kemudian jumpa engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jika kamu telah laksanakan, maka solatlah bersama mereka. Solat pula, dan jadikanlah ia sebagai nafilah. Ulang balik, tapi bukan solat wajib, solat sunat. Nampak contoh saya sembang hari tu ni. Contoh kita pergi di ambil anak di mana dia airport Pulau Pinang kata. Pergi sana pukul 3 petang. Lepas tu balik orang azan 3 petang, ambil semua sampai kat gurun tu, naik apa semua tu, masuk maghrib. Lepas tu nak buat apa? Mayang maghrib kita. Buat apa? Buat jamak takdim. Maghrib 3, Isya 2 sebab nak balik Perlis. Buat siap-siap. Kita pun semayang dah habis clear, balik. Sampai saja di Taman Bersih Hangit tadi. Allah teringat pukul 9 ni ada kuliah forum perdana. Orang dah beritahu dah kemarin ni, lupa baru teringat lah. Kita pun main masjid, hantar anak apa semua, main nak kereta main masjid, nak kuliah apa, nak ceramah, main masjid lah. Mereka tak mula lagi betul semayang Isya, baru nak mula. Kita tadi dah semayang Isya dah, buat 3 maghrib 2 Isya. Apa jadi? Kadang-kadang lagu tu tuan-tuan, kita boleh semayang pula dengan mereka ramai-ramai tadi, tapi niat kita nafilah 4 rakaat juga Isya tadi, tapi dia nafilah, bukan solat Isya kita buat, kita solat sunat tambahan. Boleh tak? Ya boleh, itu Nabi bawa. Kalau kita tak buat lagu tu, saya tengok, Pak Mat ni duduk dalam kereta, orang lain dah semayang Isya, dia ni pasal apa ni? Berada dengan Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, tak apa dengan JKK ke apa dia cerita ni? Main-main dalam kereta, dia main handset pula, contoh. Dia pun tak kata dia semayang lah tadi. Nampak? Jadi fitnah tuan. Kalau betul tuan, main duduk tepi tu tak, semayang sama-sama. Sebab apa? Itulah solat nafilah bagi kita, untuk bantu balik kita semayang hari tu ni ralik apa, pahala mungkin kurang sebenarnya. Solat sunat ni Allah kata, kalau tak ada yang wajib, wahai malaikat, cari pahala-pahala sunat, kukuk ada, boleh bantu dia masuk ke syurga. Nampak tuan? Dia ni masuk neraka dah tuan. Wajib tak ada, pahala wajib dah habis dah. Allah kata, wahai malaikat, cari kuk ada pahala-pahala sunat yang boleh bantu dia masuk ke syurga. Tu kita solat sunat banyak tuan, tambah balik, add on, bantu balik, timbang balik, timbal balik kita punya amalan-amalan kita yang kurang itu. Hadis Ahmad. Yang ketiga, dari Abu Zar katanya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang mengakhirkan solat di waktunya?
ketua kita, bos kita ke, jenis semayang juga tapi semayang hujung-hujung. Nampak macam mana? Atau meninggalkan solat di waktunya, tak semayang terus. Nampak? Jadi macam ada dua jenis orang ni. Abu Zar berkata, aku menjawab, lantas apa yang anda perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, Nabi kata kepada dia, lakukanlah solat pada waktunya, tepat pada waktunya. Pukul kita mesyuarat ke apakah, pukul 3 petang, kemudian pukul 5 tu tak habis lagi, orang azan dah. Apa jadi? Kita boleh keluar pergi semayang dulu, sambung balik mesyuarat contohnya. Kemudian jika kamu mendapati bersama mereka, maka lakukanlah lagi, sebab hal itu dihitung pahala sunat ilmu. Kuku bos kita ni, kita lari dah tadi pukul 5, pergi kat surau semayang asar, masuk mesyuarat balik. Elok-elok masuk mesyuarat tu berbumbang, habis 6.30. Bos kata, jom jangan balik lagi, lepas kita mayang dulu asar, baru kita pergi makan. Kita buat juga kepala, aku tadi tuang dah pergi semayang asar tadi, sengak-sengak. Yang bos ajak semayang ramai, tak semayang pula, orang kata apa pula. Contoh, apa jadi? Kita boleh semayang mereka tu, semayang asar 4 rakaat. Tapi niat kita bukan asar tu, semayang lah tadi pukul 5 tadi, 6.30 tu kita semayang tadi sebagai nafilah. Nampak tuan, Islam ajar satu kan? Kalau kita mampu, bos 5 dah ni azan asar, kita berhenti ikut saat mayang, clear lah. Tuan-tuan kemas lagu tu, boleh habak kat bos tu. Nak habak kat bos pun, kutuk petang silat mata, nak kuat tak kuat, kemas pun tak kemas. Tiap orang atas kapasiti masing-masing lah. Kalau mampu, cakap tu. Kalau tak mampu, kita buat sekadar mana kita mampu. Ada jalan dia, satu bil hikmah tuan. Nampak tuan, Islam ni bukan agama yang cerdik peli apa, dia ada lalu ada satu. Tapi dakwah ni ada uslub dia, cara dia. Hadis Muslim tuan. Okey, tajuk kita hari ni bab fi solat, larangan keras menunda solat asar. Macam mana cerita hari ni tunda solat asar? Yang pertama sekali, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat pertama ni Al-Fatihah 238. Peliharalah kamu solat, semua solatmu, jaga semua solat kita ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan peliharalah solat wusta. Allah sebut pula jaga 5 waktu tadi dan jaga solat wusta. Jadi apakah solat wusta ni? Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Semayang pula, semayang betul-betul, bukan semayang main-main, khusyuk. Jadi tak jelas apa solat wusta ni. Jadi tergantung tuan. Al-Baqarah 238. Menurut pendapat yang paling tepat, yang dimaksudkan dengan solat wusta ni adalah ayat di atas adalah asar, solat asar. Sebab apa? Nabi sebut dalam dalil pula. Allah cerita dalam Quran, yang menariknya Nabi perindang lagi dalam hadis cerita balik tentang wusta tadi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW tentang perang Ahzab. Satu hari orang Islam kita ni perang dengan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, nama dia perang Ahzab. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita dari solat wusta, iaitu solat asar. Main petang tu depa lawan pedang, lawan apa semua tu sampai nak pergi ke hujung asar. Kalau bahasa kita ni, maghrib kita pukul 7 10 minit, 7 8 minit, pukul 6.45, 6.50 tak selesai perang lagi. Ralik delay solat asar tu, tak ada semayang. Sebab kita walaupun perang mana pun kena semayang tuan. Lepas tu semayang ni kena buat tuan, walaupun berjemaah tuan. Dalam perang pun semayang berjemaah tuan. Hadis Muslim. Okey, yang kedua, siapa yang jaga solat asar ada balasan dia tuan. Kelebihan siapa yang pelihara solat asar ni. Sesungguhnya solat ini, solat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Rupanya tuan-tuan, sebelum kita umat Islam semayang ni dah ada orang sebelum kita. Dan solat asar tu, solat petang tu memang mereka dah buat dah tuan-tuan sebelum ni. Buktinya tuan-tuan, Nabi Sulaiman tuan-tuan, petang tu dia dihiburkan dengan kuda yang banyak ni, sampai dia terlupa solat asar tuan, solat petang. Apa jadi? Dia sembelih semua kuda-kuda yang dia ada tuan. Itu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman tuan. Jadi nak kata solat asar ni lama dah orang sebelum kita dah buat. Ini buktinya, ni Nabi sebut, dan Allah cerita lagi dalam Quran, terbuka tuan-tuan, tentang macam mana Nabi Sulaiman itu disibukkan dengan kudanya. Namun mereka menyia-nyiakan. Tapi buat alik, dia buat lupa. Mayang-mayang juga, mayang hujung-hujung, ingat-ingat lupa. Itu orang sebelum kita. Barang siapa yang menjaga solat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Tuan-tuan semayang solat asar, jaga betul-betul, dapat 2 kali pahala.
Kalau berjemaah kita semayang ni, Allah habaq, Nabi habaq 27 pahala, subuh 27, zuhur 27, mai asar dalil ni bukan 27 dah, 27 kali 2 berapa? 54 kan. Tu dari segi kita nak kira pahala lah, itu serah pada Allah, berapa Allah nak bagi itu hak Allah. Tapi nak abang kata asar tu pahala double. Ni dalil dia. Dan tidak ada solat setelahnya sampai terbitnya syahid ataupun bintang. Bila lepas asar tu tak ada solat lain dah, sunat apa-apa jangan buat dah. Bila sampai masuk maghrib, cerita dia. Tu jadi dalil hadis Muslim. Jadi cerita dia asar kalau tuan jaga dapat 2 kali ganda pahala. Solat subuh, zuhur, maghrib, isya buat dapat pahala. Tak sama macam asar tadi digandakan 2 kali lipat. Tidak akan masuk neraka seseorang pun yang mengerjakan solat sebelum matahari terbit, iaitu solat subuh ni, dan sebelum matahari terbenam solat asar. Kalau kita jaga solat subuh, solat asar ni, takkan kita masuk neraka. Nampak kata tuan, Allah sayang kita. Tapi kalau semayang asar, semayang subuh, tu pitikan nombor ekor juga, tak kira lah mayang pi berapa banyak pun, tak betul kan. Cerita dia, nampak kalau kita jaga solat subuh tu, solat asar ni, tak akan masuk neraka kita. Nampak kata apa? Allah sayang kita. Setiap semayang pun Allah buang dosa. Hadis Bukhari tuan. Okey. Tadi pahala semayang asar ganda. Tapi ancaman pula kita tinggal solat asar. Lebih teruk lagi tuan-tuan rupanya. Okey. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka terhapuslah amalan dia. Lagi naik tuan. Kita tak semayang asar, subuh semayang, zuhur semayang, asar tak semayang, maghrib semayang, isya semayang, tinggal asar. Apa jadi? Hilang pahala semua. Sedekah tadi RM2, bagi tadi infak anak yatim ni, tolong buang apa tu, macam-macam lah. Pahala solat duha, solat apa tadi, rupanya dimakan habis. Jadi terhapus seluruh amalannya. Hadis Bukhari, An-Nasai, Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang nampak dalam hadis ini dan Allah lebih mengetahui tentang maksud Rasulnya adalah bahawa yang dimaksudkan meninggalkan ada 2 keadaan. Pertama, meninggalkan solat secara keseluruhan. Solat semua dia tinggal semayang, tidak melaksanakan solat sama sekali. Itu yang pertama. Maka hal ini menyebabkan terhapus seluruh amalan. Tak semayang terus kan, memang habis amalan kita. Kondisi yang kedua pula, keadaan kedua, meninggalkan solat tertentu di hari tertentu. Dia celuk-celuk tebuk sana, saat ini, saat 5 waktu, saat 4, saat 3. Nampak dia main tak istiqamah. Maka hal ini menyebabkan terhapus amal di hari tersebut. Hari itu yang rugi, habis. Kalau daripada dulu ni tak nak semayang, habis semua amalan lah. Tapi dia semayang juga, hari ni buat 4, esok buat 3, lusa buat 5 balik. Jadi dia main tebuk-tebuk. Lagu ni, hari yang dia tinggal tu, hari tu yang habis amalan soleh dia, tuan. Jadi itu yang lama bincang. Jadi cerita dia, kena berhati-hati. Jangan kita main tinggal solat berjemaah ni 5 waktu. Solat asar pun samalah, lebih lagi. Sebab apa? Dia makan pahala solat-solat yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Nampak tu beza dia punya kekuatan asar. Orang yang terlewat tidak mengerjakan solat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan harta. Kalau kita tak semayang solat asar tuan, kita hilang keluarga kita, harta kita. Tuan main masjid ni subuh, nak balik minum kopi, pipi balik ni kan, mana pergi rumah aku, hilang rumah, anak bini hilang, habis semua. Bayangkan tuan, apa jadi tuan? Tak guna kita kan, nak dunia ni, harta tak ada, keluarga pun tak ada, semua tak ada, habis. Jadi macam muflis pun dah jadi, tak ada apa, kosong. Nampak tuan? Jadi asar ni penting tuan. Tinggal solat asar, seolah hilang habis keluarga kita, adik-beradik, anak, keluarga sebagainya kan? Dan juga hilang harta kita, kereta, rumah, tanah, bendang, kebun, apa, rumah, kedai apa semua hilang habis. Macam mula-mula beranak tu kosong balik. Tuan, dia ruginya kita tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Tu nampak kata hebat tak hebatnya power of solat asar ni. Buat dapat 2 kali lipat. Tinggal dan dia makan pahala amal soleh kita, dan juga dia akan hilang kita keluarga kita dan harta kita. Okey, ancaman bagi orang yang menunda-nunda pelaksanaan solat asar sampai habis waktu. Dia semayang juga tapi hujung-hujung. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat solat asar. Ada Nabi kata tadi, siapa yang semayang Allahu Akbar, bagi tidur ni, Allah pukul 7 dah. Tadi terlena apa-apa, kenduri 5 buah, kena daca, kena kambing, kena tu kan, kita tidur asar-asar tu kan, tidur tu zuhur,
Sampai asar Allah pukul 7 dah. Maghrib 7-8 minit. Ambil wuduk, Allahu Akbar, dan semayang. Masuk rakaat pertama tu rukuk, orang azan maghrib. Dapat dah satu rakaat? Dapat tadi. Kalau kita sempat satu rakaat asar. Kalau kita semayang Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk asar, masuk maghrib dah. Tak dapat solat asar tadi. Itu dalil kata, ni dalil dia. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan dalil yang kedua pula, Muslim, itulah solatnya orang munafik. Kalau kita buat panggil lagu tu, tidak lepas lohak tu, bangkit lepas asar pun nak ke hujung-hujung. Panggil dia macam tu. Itu panggil orang munafik. Iaitu duduk mengamati matahari, tak pun dia jenis tak tidur apa pun, tapi dia buat ralik. Duduk tengok matahari terbenam, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, iaitu ketika matahari hampir tenggelam, dia pun berdiri. Allahu Akbar, buat asar 4 rakaat. Duk menyimbang lagi, cicah orang belacan ke, makan roti canai ke apa ke, tosir ke apa ke, petang-petang, tak main asar lagi ni. Kalau sekali-sekala tak apa. Ni memang tiap-tiap hari lagu tu lah. Dia buat kerja-kerja lain, asar tu dia himpun hujung-hujung. 6.45, 6.50, pukul 7 baru main asar. Orang lagu ni, itulah sifat sifat orang munafik. Sebab apa? Dia akan semayang patut-patut ayam. Tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Semayang kala. Hadis Muslim. Kita hindarkan semua benda ni. Okey tuan. Last sekali tuan, soal cepu mah. Dilarang tidur setelah asar. Ustaz, saya duk belajar ni, kalau tidur selepas asar ni, rasa miau, rasa nak kata macam bahasa Perlis tu, bengong-bengong sikit, rasa miau-miau, rasa macam pening-pening, macam mana? Ada orang kata tidur lepas asar ni jadi apa tu, benak hati, gila, sebagainya. Apa dia? Bila kata lagu tu, datangkan dalil, betul tak betul? Statement kata tidak lepas asar ni boleh jadi gila ke, tak betul ke, sebenarnya mesti ada dalil. Kalau agama mesti ada. Dan apa ancaman dia? Kita rujuk balik tuan. Hukum tidur setelah asar. Hadis yang terkenal yang sering dijadikan dalil dalam hal ini adalah, siapa yang tidur setelah asar lalu hilang akalnya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ada orang sebut siapa yang tidur lepas asar, dia akan hilang akal, jadi gila, tak waras, miau-miau sebagainya. Jadi jangan salah diri sendiri. Itu dalil orang kata. Hadis ini dinilai dhaif, bahkan palsu atau maudhu oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Memang nampak kata wujud dalil tu. Kata siapa tidak lepas asar ni tak boleh. Boleh mewarisi kegilaan. Rupanya statement tu tak betul tuan. Dia hadis dhaif yang lemah, sangat-sangat lemah. Bahkan ada yang palsu tuan. Itu dia punya dalil hujah dia tuan. Kita tengok balik tuan. Mengingat tidak adanya hadis sahih yang melarang tidur setelah asar, maka kembali ke hukum asal perkara duniawi, yaitu mubah alias boleh saja dilakukan. Jadi cerita dia, rupanya Nabi tak larang pun. Tak ada dalil sahih yang Nabi larang. Jadi cerita dia, boleh tak tidur pasal? Boleh sebenarnya. Dibolehkan. Dalam fatwa Lajnah Daimah diterangkan, tidur setelah asar adalah kebiasaan sebagian orang dan tidak terlarang tidur setelah asar. Hadis-hadis yang menerangkan larangan tidur setelah asar tidak ada yang sahih. Syekh Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan, kami tidak mengetahui dalil larangan tidur setelah asar. Tidak mengapa tidur setelah asar, kami tidak mengetahui adanya dalil yang melarang tidur di waktu apa saja, kecuali waktu maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan tidur sebelum isya dan mengobrol setelah isya. Bila cari-cari balik tu, tak jumpa pun dalil Nabi larang tidur selepas asar ni. Waktu lain pun tak ada sebenarnya tuan. Cuma ada satu dalil Nabi larang tidur selepas maghrib, dan sembang kosong selepas isya. Itu ada. Kalau tidur selepas maghrib, keberangkalian tuan nak sembahyang isya tu pakai hilang tu. Sebab apa? Bagi-bagi subuh tu. Itu Nabi larang. Ataupun lepas isya tu jangan balik tu menyembang-menyembang apa dah, buat kerja-kerja apa dah. Boleh-boleh tidur awal. Kalau ada hal boleh sembang, kalau tak ada apa tidur awal. Itu dalil dia. Sebab apa poin dia? Nabi lepas isya, Nabi akan balik urusan sendiri semua tu, dia akan tidur awal. Sebab dia apa? Pukul 3-4 pagi dia akan bangkit 1/3 malam terakhir. Itu dalil Nabi. Cuma lepas asar ni boleh tak boleh tidur? Kalau tuan mengantuk, tuan boleh tidur. Cuma kita ni kalau tak ada apa, takkan nak tidur lepas asar. Malam tidur puas dah. Kan asar tu pi lah jerih pokok ke, pi tengok bendang, tengok ayak, tengok pokok orang manis ke, pi buatlah aktiviti apa pun petang asar tu, jogging ke, sihat sikit. Tu cerita dia. Tapi nak marah tuan-tuan,
hang tidur asar ni berdosa ni, gila ni, tak boleh kata lagu tu sebab dalil tak ada. Cuma kalau kita pun kesihatan pun, kalau kita tidur bangkit lepas asar tu rasa miau-miau sikit, tu mungkin daripada segi kesihatan ke apakah tu cerita lain. Tapi kalau dalil tak boleh kita gempak-gempak orang kata tak boleh tidur lepas asar. Jadi cerita dia boleh kalau mengantuk tidur tak ada masalah. Cuma janganlah setiap kali asar baru nak tidur. Jadi tak betul, tak sunnah lah pula. Berbeza kan. Ni asar pun tidur, maghrib pun tidur, malam pun tidur, kerja tidur tu kan. Tak betul tu kan. Itu jawapan dia. Wallahu alam cerita dia. Cerita dia nak beza. Yang duk gempak-gempak tu agama ke kata-kata saja ke benda mana? Kalau kata hadis mai daripada Nabi. Buat mai tak kita nak cek betul tak betul. Kalau betul kita buat amal-amal. Itu jawapan dia. Kalau kata-kata orang ni kita boleh ambil, kita boleh tolak sebab kata-kata saja. Itu wallahu alam. Kita ada tu nak tanya apa tentang tajuk kita hari ni. Dia cerita dia betul faham. Asar ni jangan tinggal solat asar. Buat solat asar Allah double pahala. Tinggal seolah kita hilang keluarga, harta kita, bini kita, keluarga kita hilang. Jadi kita rugi kan. Dan dosa dia pula besar kan. Dan wallahu alam. Ada tu nak tanya untuk tajuk hari ni solat asar ni faham tak? Jadi kita jagalah. Bukan kata lagu tu asar jaga, maghrib Aisyah kita buat lega dah dosa sama kan. Tinggal solat berdosa. Tapi asar ni tinggal tu dia makan lagi kan. Seluruh amalan soleh pada hari itu. Kalau tinggal berterusan kan, seluruh amal soleh sepanjang hidup kan. Wallahu alam. Kalau bos saya pun dekat ni insya-Allah jelas tentang solat asar ni. Kita sambung pula nanti minggu depan. Okey. Tajuk seterusnya waktu-waktu terlarang kerja solat. Bila waktu terlarang ni? Ada beberapa waktu yang Nabi larang kita solat. Lah ni nak semayang pun bayar. Orang tak mau semayang. Ni bagi orang yang rajin semayang pula ni. Tak boleh semayang sepanjang masa. Dia ada waktu-waktu yang terlarang. Tempat pada pula. Jadi kita apa? Nabi larang dan sebagainya. Wallahu alam. Saya pun dekat ni insya-Allah kita sambung pula pada minggu depan. Kau ada soalan dia tanya, saya buku ada. Saya pun dekat ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.